Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Dishormati Tuan Imam, Presiden Terkuasa Masjid, Tuanku Syed Putra Jamalulaid, kawan-kawan polis, tuan-tuan, puan-puan Allah sekalian. Pertama sekali, marilah sama-sama kita manjatkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana limpah kurnianya dengan rahmatnya diberi masa kepada kita, diberi tenaga, diberi kesihatan, dan juga kesempatan pada hari ini dapat sama-sama kita hadir untuk sama-sama kita solat subuh berjemaah dan dapat sama-sama kita sambung kuliah mingguan kita. Untuk malam tuan-tuan, hari ini 11 Disember bersamaan dengan 25 Rabiul Akhir, dan tajuk kita hari ini berkaitan dengan bab baru, berkaitan dengan bab jihad, tuan. Jadi apakah larangan-larangan, apakah tegahan dalam bab jihad ni? Sebab kitab kita ni ensiklopedia larangan menurut Al-Quran dan Sunnah. Apa yang Allah larang dan Nabi larang dihimpun dalam satu kitab. Jadi mudahlah kita nak tahu benda apa yang dilarang dalam jihad, dalam bab jenazah apa yang dilarang, bab solat apa yang dilarang dan sebagainya, tuan. Cuma hari ini tentang jihad ya, tapi Nabi larang kita riak pula. Pergi jihad, di samping jihad itu kita ada rasa riak dan sebagainya. Jadi perasaan riak ataupun benda riak ni kena buang dalam diri kita, tuan. Cuma saya akan sentuh sekali lagi, kita akan pergi dulu, tuan, tentang satu benda, tuan. Ini satu bab ni tentang doa yang terbaik. Dan kita hari-hari doa. Dalam semayang kita berdoa. Tadi pun sujud sejadah, kan. Kemudian dalam selepas semayang kita tambah lagi doa. Kemudian hujan lebat, doa lagi, tempat yang mustajab. Hari ni hari Jumaat, Nabi kata ada satu masa tu yang makbul, yang mana disebutkan pula masa tu pendek. Bila tengok dari dalil yang terang lagi, masa dia tu antara asar ke maghrib, tuan. Jadi petang asar ni, tuan, kalau boleh tu perpanjangkan lagi doa, tuan. Jadi doa dah. Tapi bila mai ada benda hajat tu, lepas asar nanti ni nak pergi ke maghrib tu, sepanjang masa tu berdoa, tuan. Antara satu tempat yang mustajab berdoa dalam hari Jumaat. Dalam tiap-tiap hari ada lagi tempat mustajab. Bangkit 1/3 malam terakhir. Tiap-tiap malam ada offer Allah ni. Siapa minta ampun pada aku akan ampunkan. Minta hajat, aku akan berikan. Minta apa-apa, akan ku tunaikan. Bila, tuan-tuan? 1/3 bulan terakhir. Itu ada tiap hari. Satu minggu, hari Jumaat tu petang tu, ada waktu yang mustajab. Hujan turun lebat, kan? Hujan turun pun mustajab. Ketika perang, mustajab. Kita ni nak perang ni mungkin payah bila nak jumpa perang. Tempat-tempat lain banyak, tuan. Kita panjatkan doa. Cuma nak tengok doa apa yang terbaik kita nak baca pula. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-201, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang hamba-hambanya yang terpilih. Hamba-hambanya yang istimewa, yang memiliki ekspektasi besar akan akhirat. Allah berfirman tentang mereka. Okey, dalam surah Al-Baqarah, tuan, surah yang kedua. Surah pertama ni Al-Fatihah, kedua Al-Baqarah. Kemudian ayat dia 201. Allah sebut dalam tu tentang orang mana yang ada yang insan terpilih, yang Allah pilih, dan juga dia ada miliki chances atau benda yang besar pada hari kiamat ini, tuan. Apa dia, tuan? Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Apa-apanya, tuan-tuan, doa kita dibaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Anak kita baca, kita baca dan sebagainya. Main mana ni Allah ajak, tuan. Tuan balik sekali lagi, buka kitab, buka Al-Quran, tafsir, tak pun ada handset lah ni, Android ke sebagainya, buka download tu, tengok 201. Iaitu Allah kata, wa minhum man yaqul Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allah sebut doa ni dalam Al-Quran, tuan. Jadi, tuan, doa yang kita baca ni rupanya memang Allah ajak dalam Al-Quran. Dan di antara mereka
Ada yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Rabb kami, berikan kepada kami hasanah, kebaikan-kebaikan atau anugerah-anugerah di dunia, demikian pula di akhirat, dan lindungi kami dari azab neraka. Jadi surah Al-Baqarah 201. Ada 3 benda kita doa, tuan. Pertama, kita minta Allah ni selamat dunia, selamat akhirat, jauh api neraka. Untung dunia, untung akhirat, jauh api neraka, tuan. Jadi ada 3 benda. Selamat dunia, selamat akhirat. Untung dunia, untung akhirat. Bahagia dunia, bahagia akhirat, jauh api neraka, tuan. Ada 3 benda yang kita doa setiap hari sepatutnya, tuan. Ini adalah doa yang paling banyak diucapkan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana dikisahkan oleh Anas bin Malik dalam Sahih Al-Bukhari. Rupa-rupanya doa ni, dalam banyak-banyak doa ni tuan-tuan, Nabi rajin baca, Nabi rajin ulang. Ini yang Nabi, Anas bin Malik dengar kan, Nabi rajin baca, rajin ulang doa yang kita tengok tadi. Rasulullah banyak sekali berdoa dengan doa ini. Doa yang sangat ringkas namun menghimpun semua kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Doa tadi simple kan, tapi dalam doa tu kalau kita tengok balik, yang pertama, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah Tuhanku, bagilah aku selamat dunia. Selamat macam mana? Bahagia dunia, nak buat apa kita dapat, minta rezeki. Kalau tuan-tuan buat padi kan, dapat padi yang elok menjadi tahun ni. Kalau buat harum manis yang elok. Kalau berniaga pula dapat untung yang banyak. Dan kalau kita buat apa-apa pun berjaya sebenarnya. Nampak? Semua nikmat dunia kita minta berjaya, kan? Rabbana atina fid dunya hasanah. Hasanah di dunia, semua kebaikan yang diharapkan oleh seorang hamba. Baik itu kesehatan, rumah, kendaraan, keluarga. Jadi apa-apa saja dunia ni, nak anak perisa elok kan, kita kerja pun elok, rezeki murah kan, panjang umur, sihat sebenarnya, semua nikmat-nikmat dunia kita perolehi, tuan-tuan. Kebaikan dan keberkahan umur, semua kebaikan yang ada di dunia yang diinginkan oleh hamba tercakup dalam doa yang mulia ini. Kemudian semua kebaikan di akhirat, baik itu kemudahan dalam hisab, lindungan Allah di bawah naungan arasy-Nya ketika semua manusia tenggelam dalam keringatnya, berada di bawah terik panas matahari di padang mahsyar kelak. Akhirat, tuan, akhirat pun selamat. Yang mana kita nanti dibangkit pada mahsyar kan, yang mana kita ni macam-macam jenis, yang mana peluh kita ada takat lutut, takat bawah pinggang, takat bau, takat hidung ni bakal lemah berada kan. Matahari pula sejengkal dengan kepala, tuan, pelbagai macam jenis orang. Jadi tuan, akhirat, tuan, kita selamat. Lalu titian sirat pun laju sebenarnya, selamat pergi ke syurga. Semua tuan-tuan Allah pemudah. Kita minta akhirat pun kita bahagia, kita untung. Kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala dalam hisab, kemudahan ketika menyeberangi sirat, dan hasanah yang terbesar adalah dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemuncak dia nak syurga, tuan. Jadi kalau dunia selamat, akhirat selamat, mana lagi, tuan? Syurga tempat kita. Jadi doa tu walaupun simple tapi dia meaningful, dia makna sangat besar, tuan. Karena siapa yang tercegah dari atau terhalangi dari pintu surga Allah Subhanahu wa taala, sungguh dia terhalangi dari semua kebaikan yang ada di akhirat kelak. Dalam kelanjutan doa ini, waqina adzabannar. Kata para ulama mengandung makna agar kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, agar sedikit pun kulit kita atau jasad kita tidak tersentuh oleh api neraka. Yang last sekali tu waqina azabannar. Seboleh mungkin, tuan, kita tak nak sikit pun badan kita ni kena api neraka. Ini besar, tuan. Kalau mungkin dunia bahagia banyak, tapi neraka tempat kita tak guna, tuan. Kita naklah ni dunia kita untung, akhirat kita untung, jauh api neraka, tuan. Kan? Kita nak doa, tuan, itu, tuan. Karena akan ada di antara orang-orang mukmin yang membawa dosa-dosa besar, timbangan amal keburukannya lebih berat daripada timbangan amal kebajikannya. Akan ada di antara mereka yang lebih dulu dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tak mahu golongan yang disebut ni, yang mana betul akhirat nanti kan dia masuk dalam neraka dulu. Sebab apa? Dosanya banyak, maksiatnya banyak, dihisap dulu, diazab dulu. Lepas tu baru masuk syurga. Kita tak mahu lagu tu. Kita nak apa? Terus masuk ke syurga. Tuan-tuan pun sanggup bayar, tuan. Bayar macam mana? Nak pergi Kuala Lumpur, nak pergi Johor, apa dia? Pakai tas Enggo
Lah ni semua pakai smart tag pula, bayar sikit, lalu kereta pelan jalan. Lah ni tak pakai smart tag dah, pakai RFID tu, ada stiker kecil tu, jalan pelan sikit, slow, jalan laju kan. Tu pun kat dunia tu tak berhenti. Sebab apa? Rugi, lambat, letih kan, jam, tu dunia. Akhirat tuan-tuan sama tuan. Yang mana tuan laluan tuan fast track tanpa dihisap tuan. Terus masuk syurga. Ataupun dihisap juga, dikira-kira masuk syurga tuan. Itu kita nak. Tapi kita tak mau ni, lah ni pergi masuk neraka dulu baru masuk syurga. Itu yang kita minta jauh tuan. Kemudian mereka dikeluarkan dari neraka tersebut dengan syafaat Rasulullah SAW, atau dengan kasih sayang Allah, dengan rahmat Allah. Namun waqina adzaban nar mengandung makna agar sedikit pun kita tidak dimasukkan ke dalam neraka. Artinya kita langsung dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa ni tuan-tuan, kita boleh doa. Bila masa tuan. Selitlah doa ni tuan. Kalau mungkin nak minta doa, ya Allah Tuhanku, bagilah sihat, ni anak nak periksa, yang ni apa tu, macam-macam lah, ujian lagi nak operate lah apakah, semua masing-masing ada niat, ada hajat. Tapi dalam doa tuan-tuan tu, jangan lupa selit doa ni. Nak buh awal boleh, nak buh tengah boleh, nak buh hujung boleh. Itu kita perasan, doa ni kalau doa apa-apa pun, dia akan selit doa ni. Sebab apa? Tadi ni, Nabi rajin melazimi doa ni. Sebelum kita perasan pun, majlis rasmi mana-mana pun, dibacalah doa apa-apa, lagi dia akan bubuh doa ni. Kan, kebanyakan bohlah lah, hujung-hujung. Cuma mesti tak bohlah, doa juga. Sebab Nabi tak sebut pun kata, kena buh awal, kena buh hujung, kena buh tengah. Terpulang pada tuan-tuan. Kan, jadi kita masukkan doa ni sepanjang doa kita. Kalau 10 kali doa, 10 kalilah kita doa. Selit doa ni. Dan dalam semayang kita boleh, dalam doa di luar semayang boleh, tak mana-mana pun boleh kita sebut doa ni tuan-tuan. Sekaligus doa yang mulia ini juga mengajarkan kepada kita bahwasanya meminta kebaikan di dunia bukanlah perkara yang tercela. Boleh bagi seseorang untuk meminta kebaikan di dunia, tapi jangan sampai dia melupakan kebaikan di akhirat kelak, karena itu adalah yang paling utama. Seorang kita lah ni dia kali, bagilah kaya dunia, sihat dunia, semua. Allah bagilah. Apa dia minta? Dunia kaya, sihat semua badan. Ini terlupa. Kata apa? Kehidupan akhirat tu ada tuan. Selama-lamanya. Dunia mungkin 5 tahun, 10 tahun, kan? 30 tahun, 70 tahun umur kita. 100 tahun, 200 tahun. Kita tak ada lah. Kan, pada maksimum pun 100 lebih-lebih sikit. Itu pun jarang-jarang. Dia nak kata, hidup dunia ni sihat sangat. Tapi akhirat itu selama-lamanya. Kan? Itu 100 tahun dunia apa? 1 hari dunia apa? 1 tahun dunia, 1,000 1 hari akhirat, 1,000 tahun dunia. 1 hari akhirat, 1,000 tahun dunia. Bayangkan tuan. Peratus dia tuan, kalau umur kita 70 tahun per 1,000, baru 0.7%. 10% tak sampai tuan. Bayangkan dia punya, peratus kita tuan, duduk dunia ni sihat sangat sebenarnya. Tapi duduk rasa macam lama dah. Rasa hidup tu, beli tanah, buat bendang, beli tanah, rumah sewa sana, sebagainya. Kita rasa lama. Sebenarnya sad tuan. Jadi tuan, tak salah, pilih, ambillah harta dunia ni, tapi jangan lupa akhirat. Sebab dunia ni mazratul akhirah, jabatan akhirat tuan. Anas bin Malik ketika mendapatkan ilmu tentang doa ini adalah doa yang juga paling banyak beliau ucapkan. Manakala beliau mengetahui bahwasanya ini adalah doa yang paling banyak diucapkan oleh Rasulullah SAW, beliau pun mengamalkan hal yang sama. Beliau banyak sekali berdoa dengan doa ini. Bahkan ketika diminta berdoa oleh para sahabat yang lain, Anas bin Malik mengajarkan doa ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Jadi kesimpulannya tuan-tuan, kita amal doa ni. Kan? Letak dalam doa kita ni, setiap kali berdoa, selit doa ni tuan. Kan, bayangkan kalau 100 kali doa, takkan tak kena 1-2 doa. 1,000 kali doa, takkan tak kena 10 doa. Ni daripada umur dulu ni 20 tahun kata berdoa, sampailah 70, 50, 40. Takkan tak ada doa yang Allah kabul. Kan? Allah kabul sekali pun tak apa tuan. Kita bahagia dunia, bahagia akhirat, jauh dari neraka tuan. Itu yang nikmat yang besar kita doa tuan. Okey tuan-tuan, tajuk minggu lepas tuan. Ulang kaji bab wasiat. Tajuk minggu lepas kita 3 minggu dulu ni semua bab wasiat, iaitu larangan memberi wasiat pada saat sakaratul maut. Sakaratul maut ni tak boleh kita tentu baru nak bagi wasiat. Dah hak hujung nyawa, lah nak mati tuan-tuan baru kita nak wasiat. Nabi larang. Apa dalilnya? Allah SWT berfirman, hai orang-orang yang beriman,
belanjakanlah di jalan Allah. Hai orang beriman, duit ada ni, belanja harta kamu di jalan Allah. Sebahagian dari rezeki yang telah kami berikan. Bukan bagi semua. Kan? Ada sebahagian tu bagilah pada patut. Kan? Ada 100 bagi 10, ada 100 bagi 5, ada RM10 bagi RM1, bagi 5 upang. Contoh. Mana yang ada kita bagi. Itu jawapan dia. Kemudian rezeki apa yang kami berikan kepadamu sebelum datang pada hari itu tidak ada lagi jual beli. Bila mai hari kiamat nanti, kaya mana kan tak jadi dah. Nak sedekah time tu tak dapat dah. Sebab apa? Hidup di dunia lah tempat kita ibadah ni. Tidak ada lagi persahabatan yang akrab dan tidak ada lagi syafaat. Syafaat pun tak ada dah. Sebab apa? Dah kita mati nanti, time tu baru nak bagi sedekah, time tu baru nak infak, baru nak bayar zakat sebagainya, tak guna kan. Dan orang yang kafir itulah orang yang zalim. Jadi orang kafir itu orang zalim. Allah pertekankan lagi, Allah perjelaskan lagi. Al-Baqarah 254. Dalil yang kedua dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seorang laki-laki bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling afdal? Dalam berjamaah sedekah ni, mana yang paling afdal? Nabi menjawab, sedekah yang engkau keluarkan pada saat engkau kuat dan sihat. Dan kita sihat lah ni, dan kita gagah apa sebagainya ni, boleh berjalan, boleh kuat, buat sebagainya ni, itu kita bagi sedekah, bagi zakat, keluar infak sebagainya. Engkau mengharapkan kaya dan takut miskin. Janganlah kamu tunda sehingga nyawa telah sampai di kerongkongan. Mai nyawa nak mati, mai dah nazak, mai dah hujung nyawa, pergi dah habaq pula. Untuk si fulan, ni harta ni si fulan, untuk si fulan yang ni pula. Padahal harta itu menjadi hak si fulan. Sebab apa? Mati saja kita, anak kita lelaki berapa bahagian, perempuan berapa bahagian. Kalau kita ada isteri berapa bahagian, ada mak ayah pula berapa bahagian, dapat bahagian begitu. Tiba-tiba kita dah nak mati ni, ni wasiat tanah ni bagi kat Bang Long, ni bagi kat Bang Ngah. Tak jadi dah. Sebab apa? Itu dah ada hak-hak dah. Kalau nak bagi awal tadi ni, sebelum mati tadi sebelum sakit tu, masa sihat tu, clear tak siap. Wasiat ni, siapa dia? Bukan ahli keluarga kita, bukan ahli waris, dia orang lain. Wasiat kepada siapa? Ni Baitul Mal, ni buat apa bagi masjid, ni buat apa buat sekolah, ni buat apa ni buat hemodialisis, tempat cuci darah, ni tempat apa, ni tempat kubur, contoh. Clear dah. Tiba-tiba lain nak mati tu, sebut tanah ni bagi kat Bang Long. Dia bergaduh tu. Bang Long nanti kalau tak bagi pun, dia akan dapat dah haban-haban dia. Tiba-tiba Bang Long dapat lebih. Sebab apa? Kita bagi wasiat sebelum mati tu, dan dekat mati tu dekat Bang Long ni. Yang Bang Ngah mana? Makcik mana? Sebab tu Islam dia jaga betul-betul. Ada kelas dia. Kalau nak clear lagi harta banyak, buat hibah. Masa awal ni, ada hidup lah ni, semua dapat. Bang Ngah dapat rumah sewa, ni dapat rumah kedai, ni dapat bendang, ni dapat kebun sebagainya. Masing-masing dapat hadiah, hibah. Selebihnya nanti, baru bagi benda-benda lain pula. Contoh, banyak cara tuan. Nak bagi sebelum mati, macam mana cara dia. Kalau dah nak mati, kalau nak buat wasiat, bagi awal. Dah mati, baru berjalan. Kalau awal tu tak bagi apa, nanti mati, dia akan ada faraid, automatik jalan. Itu Allah yang tentukan berapa bahagian. Okey, kita pergi lagi tuan. Ni tajuk kita hari ni. Bab jihad, larangan riak dalam jihad. Macam mana tuan-tuan? Dari Abu Musa Al-Asy'ari, ia berkata, seorang laki-laki datang menemui Rasulullah SAW dan berkata, mai seorang laki-laki jumpa Nabi. Seorang laki-laki berperang untuk memperolehi ghanimah. Ya Rasulullah, kalau seorang lelaki ni pergi perang nak harta rampasan perang. Dia pergi perang ni kerana apa? Kerana nak harta, nak habuan. Pergi perang, selagi dapat berapa ke sebagainya. Itu yang pertama. Yang lainnya berperang untuk disebut-sebut. Aku sebagai apa? Pahlawan. Pergi perang apa? Aku kemas lah, belajar taekwondo, belajar silat, belajar macam-macam ni. Aku kata hero, kemas, gagah. Apa? Dia pergi perang kerana nak orang sebut dia hebat. Ataupun yang ketiga, yang lainnya berperang untuk dipandang kedudukan. Pergi perang nanti dapat habuan, tanah 2-3 galung, tak apa pangkat, orang panggil apa? Panglima gagah perkasa, apa lagi, anugerah apa-apa ke sebagainya. Nampak dia nak tahta, nak kedudukan, nak balasan tuan. Manakah yang disebut fisabilillah? Ya Rasulullah, 3 yang aku sebut tadi ni, mana yang kata fisabilillah? Yang perang kerana harta, pertama, yang perang kerana disebut kuat atau hebat, yang berperang kerana disebut kedudukan, nak balasan. Mana yang dikata fisabilillah? 3 tadi. Rasulullah SAW pun menjawab,
Barang siapa yang berperang untuk meninggikan kalimah Allah, maka itulah yang disebut fi sabilillah. Perang ni macam mana? Fi sabilillah. Kenapa? Kerana Allah, kerana agama, kan? Kerana agama, kan? Tuan-tuan, apa-apa kerja buat kita ni mesti balik pada lillah ta'ala. Fi sabilillah, nama pun. Bukan kerana harta, bukan kerana tahta, bukan kerana pangkat sebagainya. Kalau kita menang sebenarnya, ada harta dalam masa perang. Kalau ada rezeki, dapatlah bagian. Kalau orang perang, dapat orang bagi. Kita bunuh 10 orang. Kita terselamat dan sebagainya. Bagi perwira. Ada anugerah apa pula contohnya. Ambil lah, dah dapat. Ni dah, niat awal itu kerana harta. Jangan. Niat awal itu kerana apa? Disebut sebagai hebat. Pahlawan ke apa? Jangan. Jadi semua ni Nabi sebut dengan jelas dah. Jadi hadis Bukhari dan Muslim. Yang kedua, tuan-tuan, hadis Muslim pula dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang yang pertama kali diadili pada hari kiamat nanti adalah seorang laki-laki yang mati syahid. Rupanya, tuan, hari kiamat nanti orang yang antara yang pertama dihisap nanti, dikira, dihitung nanti, diadili, iaitu orang yang mati syahid. Lalu ia pun dibawa oleh Allah menerangkan kepadanya nikmat-nikmat yang telah dia berikan kepadanya. Allah beritahu apa nikmat Allah bagi dulu ni. Dan ia pun mengakui, dia pun mengiyakan. Lalu Allah berfirman kepadanya, apa yang telah engkau lakukan dengan nikmat tersebut? Apa engkau buat? Aku bagi nikmat dulu ni. Laki itu menjawab apa? Aku telah berperang kerana-Mu sehingga aku mati syahid. Ya Allah, nikmat kau bagi aku kesihatan, bagi aku semua rezeki sebagainya ni, kan? Aku buat apa? Aku perang kerana engkau, ya Allah. Aku mati syahid. Dia balas aku dulu, kan? Allah berkata, engkau dusta, engkau pembohong, engkau tipu. Akan tetapi engkau berperang agar disebut pemberani, hebat, pahlawan. Dan begitulah kenyataannya. Kemudian apa? Allah memerintahkan agar menyeret wajahnya, lalu dilempar ke dalam api neraka. Nauzubillah, kan? Tu tahu api perang, kan? Tu tak kira lari perang. Yang tadi ni riak lagi. Tahu api perang, betul-betul. Tapi niat dia apa? Niat dia lain. Sebab apa? Nak kata dia kebal, kata dia hebat, dia ni pemberani, dia ni pahlawan. Dia kalau buat lagu tu akan diheret dalam api neraka, kan? Nauzubillah, kan? Hadis Muslim sahih. Yang ketiga, tuan, dari Muaz bin Jabal dari Rasulullah SAW bahawa beliau bersabda, perang ada dua jenis, dua macam. Adapun orang yang berperang mengharapkan redha Allah, mentaati imam, pemimpin antara kita ni, membelanjakan hartanya yang berharga, memudahkan teman seperjalanan. Ini beribadah, kan? Siapa pergi perang kerana Allah Ta'ala, dia taat pemerintah, belanja hartanya yang berharga tu untuk agama, memudahkan teman seperjalanan, menjauhi berbuat kerosakan, maka bangun dan tidurnya seluruhnya dihitung sebagai pahala. Kalau tuan buat lagu tu, tidur kita, bangun kita, lena kita ni, Allah bagi pahala kepada kita. Tapi kena clear lah. Itu yang pertama. Adapun orang yang berperang kerana sombong tadi, riak tajuk kita hari ni, sum'ah, belagak, sombong, tunjuk-nunjuk, mendurhakai imam, pemimpin kita ni, pentadbir dan sebagainya, kan? Termasuk kita, kerajaan kita lah, dan berbuat kerosakan di muka bumi, maka ia kembali tanpa membawa hasil apapun. Jadi tak ada apa pun, kosong. Orang yang dapat habuan tadi, dia dapat kosong, tak ada apa. Hasal li ghairihi. Abu Daud, An-Nasai, Ahmad, Ad-Darimi, Ibnu Adi, Al-Hakim, Baihaqi. Jadi semua ni walaupun dia hasan li ghairihi, tapi dia kuat dengan dalil-dalil yang 3-4 lain yang atas tadi, yang sahih. Jadi dia pun membantu kita boleh ambil. Dari Abu Hurairah radhiyallahu bahawa seorang laki-laki berkata, wahai Rasulullah, seorang laki-laki ingin berjihad fi sabilillah, sedangkan ia mengharapkan sesuatu dari harta dunia. Dia nak perang kerana Allah, tapi dia nak juga harta dunia. Rasulullah SAW menjawab, tidak ada pahala bagi dia. Dia nak perang kerana Allah, tapi nak harta, tak ada apa pahala baginya. Kemudian bergegarlah orang-orang yang dengar dia. Orang ni rasa pelik. Mereka berkata kepada lelaki tersebut, temui Nabi kembali, barangkali engkau belum memahami katanya. Hampir tanya Nabi lagi, hang tak tahu apa Nabi kata tu. Lelaki itu bertanya lagi, wahai Rasulullah, seorang lelaki ingin berjihad fi sabilillah, sedangkan ia mengharap sesuatu daripada harta dunia. Rasulullah SAW menjawab, tidak ada pahala baginya. Nabi ulang 2 kali. Mereka berkata lagi kepadanya, temui Nabi lagi. Maka lelaki itu berkata kembali sebanyak 3 kali. Apa Nabi jawab? Namun Nabi tetap menjawab, tidak ada pahala baginya. Kalau kita niat perang kerana
selain pada harta selain pada fisabilillah, tak ada boleh apa. Sama kita pun kerja askar ke polis ke, betul niat tuan. Bukan ni pergi perang tu apa? Oh dah dapat nama naik, jadual naik ni kena pergi perang tu ni, kita pergi dah. Nampak tuan? Tak clear tuan. Kalau lagu tu kita kena tugas kita. Apa? Duit dapat, gaji dapat, arahan sebagainya. Betul lah benda tu ya, tapi itu nombor 3, 4, 5. Dia mesti Allah Ta'ala dulu. Perang kenapa ni? Bertugas kerana Allah Ta'ala. Apa kerja buat kita pun kerana Allah Ta'ala. Itu nombor 1. Cuma dapat rezeki, dapat gaji, dapat imbuhan, dapat allowance, dapat apa-apa yang lain itu tambahan. Dapat Alhamdulillah. Tapi tak, kita lah ni terbalik. Mesti kerana tu. Ada orang suruh, pergi lah. Nampak? Dia tak faham dah lagi. Jihad ni mesti fi sabilillah. Bukan kerana harta tadi, bukan kerana tahta, pangkat tadi, bukan kerana duit sebenarnya. Semua tu kan disebut sebagai hebat sebenarnya, bukan. Dia mesti kerana Allah Ta'ala. Jadi semua kerja jihad ni mesti kerana Allah Ta'ala. Okey, dari Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata, seorang lelaki datang menemui Rasulullah SAW dan bertanya, bagaimana menurut anda tentang seorang lelaki yang berperang mencari pahala dan ingin disebut-sebut? Dia nak pahala dan disebut-sebut. Apakah ia perolehi? Rasulullah SAW menjawab, ia tidak memberi apa-apa. Tak boleh apa-apa. Nak pahala bagus, tapi dia nak disebut-sebut. Dia gabung benda tu niat kan. Jangan. Ia mengulangi sebanyak 3 kali. Namun Rasulullah pun tetap menjawab, ia tidak boleh apa-apa. Kosong kan. Kalau kita bahasa kita ni kasar sikit, kalau mati tu mati katak kan. Lagu tu lah bahasa dia. Accident kan, mati katak. Contoh, tak lagu tu. Dia nampak kata sampai tahu tu kan. Bagus dah pergi perang ni, tapi niat dia tak betul kan. Kenapa betul niat tuan? Sedangkan nak pergi perang tu dah Islam terpilih dah. Bukan senang tuan. Nampak lekeh saja, tapi berkorban untuk apa? Agama, negara, bangsa. Okay, betul. Agama dulu, bangsa dan negara. Kalau dia kata, kenapa? Kerana bangsa dulu. Kenapa? Kerana negara dulu. Jangan. Sebab apa? Dia mesti kerana Allah dulu. Kerana agama nombor 1. Bangsa dan negara tu dia main ke belakang-belakang. Nombor 2, nombor 3. Dia mesti kerana Allah Ta'ala tuan. Kalau kita buh agama apa? Bangsa dulu, kerana kaum kita, kerana bangsa kita, tak jadi tuan. Mati tuan, bukan mati syahid tadi tuan. Sebab apa? Kosong, tak ada apa-apa. Kemudian Rasulullah SAW pun bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan menerima amalan kecuali yang ikhlas, kerana dia semata-mata dan hanya mengharap wajahnya tuan. Jadi itu cerita tuan. Hadis ini jaid. Dia tak kata sahih yang kuat tadi, dia jaid, dia menguatkan yang mana yang sahih tadi tuan. Seperti dekat ni tuan, cerita dia jihad ni tak boleh kita riak. Tak boleh kita sombong, angkuh, menunjuk. Jadi tuan, kena berhati-hati balik. Ini tajuk kita hari ni. Cuma nanti minggu depan kita akan sambung nanti berkaitan dengan dalil apa tu, kalau tak di sini jihad juga, apa tu berkaitan dengan yang lain lah. Ada punya tajuk yang lain tuan tentang jihad juga. Ada tanya apa tuan untuk tajuk hari ni berkaitan dengan jihad tadi, riak tadi kena hindarkan, kena betul niat. Sebab apa kita nak on track kita ni. Apa-apa pun kena Allah Ta'ala. Hidup dunia pun nak kena Allah Ta'ala. Nak dapat haban apa, rezeki apa, itu rezeki nombor 2, nombor 3, nombor 4. Walaupun dunia tak dapat rezeki apa, akhirat pasti dapat tuan. Kena betul niat dulu tuan. Wallahu alam. Ada tuan nak tanya? Ada tak berkaitan dengan jihad ni? Cuma ustaz, tajuk jihad ni teroris ni ajak jihad, ajak perang. Bukan. Jihad bukan senang tuan. Jadi kita jihad ni selagi tak dapat arahan daripada pemimpin, tak boleh kita berjihad. Ni kat Syria ni kita beli tiket ke belakang ni, kita beli perang ke belakang. Tak jadi, dia mesti arahan dulu daripada pemimpin tuan kita tuan. Pemimpin Islam kita ni ada arahan baru kita pergi perang tuan. Itu ia. Ni dia salah faham, bawa bom naik atas bas, naik di tempat orang, meletup orang ramai-ramai. Bukan. Islam bukan lagu tu. Dia mesti askar dengan askar, perang one by one. Askar dengan askar, senjata dengan senjata. Bukan pergi jumpa budak, pergi kuil, pergi gereja, pergi bom. Itu bukan Islam. Itu salah faham tentang Islam. Atau jadi teroris-teroris tu buat salah faham tentang agama. Jihad ya, tapi dia ada landasan dia, dia ada aturan dia. Kuil tak boleh bom, gereja tak boleh ni, orang tua tak boleh ni dan sebagainya. Ini semua tu Islam tengok tuan. Dan Allah alam, kesenang untuk berjihad. Allah alam tuan nak tanya apa? Tuan nak, saya berhenti dekat ni dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.